Yang dihormati Tuan Pengisi Majlis, barisan para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru, serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang daunnya, pohon cemara, duduk berteduh, si gadis jelita. Mari kawan, dengarlah semua, sebab kejujuran tajuk cerita. Dalam sebuah perkampungan bernama Desa Sejati, tinggallah sebuah keluarga yang masih dibelenggu kemiskinan. Hidup mereka sekeluarga tak bahagia walaupun mereka tidak kaya. Pak Musa tinggal di Pondok Besar bersama isteri dan anaknya Alisha. Pada suatu pagi, Alisha berjalan kaki menuju ke sekolah seperti biasa. Sekolah Alisha terletak agak jauh dari rumahnya. Oleh sebab itu, Alisha terpaksa keluar lebih awal supaya tidak lewat tiba di sekolah. Sebelum ke sekolah, Alisha mencium tangan ibunya sambil berpesan kepada ibunya supaya tidak melakukan kerja berat. Dalam perjalanan, fikiran Alisha melayang-layang. Tiba-tiba, dia ternampak rakan-rakannya pergi ke sekolah sambil menunggang basikal. Mereka menyapa Alisha. Dalam hati kecil, Alisha berkata, "Alangkah baiknya jika aku mempunyai sebuah basikal. Tentu aku tidak perlu berjalan kaki lagi." Kasihan kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan, Alisha selalu ke sekolah bersama ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Walaupun pendapatannya rendah, tapi cukup untuk keperluan hidup mereka bertiga. Ibunya pula menjual nasi lemak di warung. Tetapi, mengapa Alisha berjalan kaki hari ini? Ya kawan-kawan, motosikal ayah Alisha rosak. Alisha pernah meminta ayahnya membelikan sebuah basikal untuk memudahkannya ke sekolah. Tetapi mereka tidak mampu. Alisha sedar akan kesempitan hidup keluarganya. Dia berazam akan mengumpul wang sendiri agar dapat membeli basikal idamannya. Kawan-kawan, kita sewajarnya menabung agar dapat meringankan beban ibu bapa. Jadi, tindakan Alisha itu betul kawan-kawan. Sebagai anak, kita perlu berjimat cermat supaya dapat membantu diri kita dan keluarga di masa hadapan. Alisha mulai menabung sedikit demi sedikit. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya digunakan dengan cermat. Apabila cuti sekolah, Alisha akan membantu ibunya menghantar nasi lemak ke gerai Pak Mamat. Ibu Alisha akan memberi upah kerana menolongnya menghantar nasi lemak. Duit itu akan Alisha simpan di dalam tabung ayam miliknya. Dari hari ke hari, wang tabungan Alisha semakin bertambah. Pepatah Melayu ada mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada pagi itu, Alisha ke sekolah seperti biasa. Sambil berjalan, dia mengira-ngira wang tabungannya. Dia berasa sungguh gembira kerana hasratnya untuk memiliki sebuah basikal akan tercapai. Dia ingin membeli basikal tanpa menyusahkan ibu dan ayahnya. Ketika Alisha berjalan pulang dari sekolah, sebuah kereta mewah telah berhenti di tepi jalan. Seorang wanita muda turun dari kereta dan menghampiri Alisha sambil tersenyum manis. Wanita itu ingin menanya arah tempat yang hendak dituju. Pada mulanya Alisha terpinga-pinga. Tapi apabila melihat tingkah laku wanita itu yang ramah, membuatkan hatinya teruja untuk membantu. Ya kawan-kawan, selepas menuju ke arah tempat yang hendak dituju oleh wanita itu, Alisha meminta diri untuk pulang. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk bersalaman dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang Alisha berikan. Wanita itu mengulurkan wang kepada Alisha sebagai tanda terima kasih. Pada mulanya, Alisha menolak pemberian itu. Tetapi setelah dipujuk, dia pun menerimanya. Alisha mengucapkan terima kasih kepada wanita yang baik hati itu tadi. Kereta yang dipandu oleh wanita itu pun berlalu. Tiba-tiba dia terlihat satu sampul surat tercicir di tempat wanita itu berdiri tadi. Apa yang ada di dalamnya ya kawan-kawan? Ya, Alisha mengambil sampul surat berkenaan dan membukanya untuk melihat isinya. Dia terperanjat apabila mendapati di dalam sampul surat itu terdapat sejumlah wang yang banyak. Ya Allah, banyaknya! Bising hati kecil Alisha. Wang banyak tidak terbilang, sikap tamak terus dibuang. Alisha membawa sampul surat berisi wang itu ke rumahnya.
Dia menceritakan kepada ibunya tentang peristiwa tersebut. Ibu Alisha mencadangkan agar Alisha menyerahkan sapu surat itu kepada pihak polis. Kita perlu bersikap jujur dan amanah. Jangan sesekali mengambil hak orang lain. Pada petang itu, Alisha dan ibunya bersiap-siap untuk pergi ke balai polis yang berdekatan. Mereka ingin menyerahkan sapu surat berisi wang tersebut kepada pihak polis. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi selepas itu? Apabila tiba di balai polis, Alisha ternampak sebuah kereta yang serupa dengan kereta kepunyaan wanita yang dijumpainya tengah hari tadi. Apakah yang dibawa oleh wanita itu ya kawan-kawan? Rupa-rupanya, wanita itulah yang kehilangan sapu surat berisi wang. Alisha menyerahkan sapu surat itu kepada wanita tersebut. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Alisha dan ibunya. Hadirin yang dihormati, pada pagi Isnin seperti biasa, Alisha ke sekolah berjalan kaki. Pagi itu, Alisha agak lewat ke sekolah kerana ibunya tidak sihat. Setibanya di sekolah, Alisha mendapati ramai murid telah berada di pekarangan sekolah. Alisha berasa hairan. Kereta mewah yang dilihatnya semalam berada di kawasan sekolah. Entah mengapa hati Alisha berdebar-debar. Kawan-kawan yang saya kasihi, Alisha tidak menyangka kejujurannya telah memberi pulangan yang tidak diduga. Alisha berasa sungguh gembira kerana akhirnya dia dapat memiliki sebuah basikal seperti yang diidam-idamkannya selama ini. Wahai kawan-kawan sekalian, pengajaran dari cerita ini ialah sikap jujur akan membuahkan manfaat kepada diri kita dan orang lain. Sekian sahaja cerita saya pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Orang Melayu, orang putih. Sekian dahulu, terima kasih.